أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari antara kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengahnya yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya, yang diusir keluar dari tempat tinggalnya, dan juga yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agamaku, dan yang berperang pada jalan Allah, dan yang dibunuh, yang gugur syahid dalam perang sabilillah. Sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari si Allah. Dan si Allah jugalah pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal soleh. Setelah disebut dalam ayat yang kita baca minggu lepas tentang mereka yang berfikir tentang kejadian langit dan bumi, menandakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keimanan. Selepas itu mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang kita sebut minggu lepas, yang disebut minggu lepas. Mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghdaita wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, engkau kecewakan dia, dan tiada pertolongan bagi orang yang zalim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang mengajak kami beriman dengan Tuhan kamu, lalu kami beriman kepadanya. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tebuhlah kesalahan kami, dan matikan kami bersama orang yang baik yang saleh. Wahai Tuhan kami, kurniakan pada kami apa yang telah janjikan melalui Rasul-Rasul-Mu. Jangan kecewakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak mungkin janji sekali-kali, wahai Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala ikuti firman-Nya, fastajaba lahum rabbuhum, maka doa mereka diperkenankan oleh Tuhan mereka. Ini doa yang disebut ni doa yang molek. Yang molek kita doa lepas sembahyang, doa daripada ayat Quran.
Doa daripada Al-Quran. Doa yang Tuhan ajar dalam Al-Quran. Terus disebut. Fastajaba lahum, lalu Tuhan berkenankan untuk mereka. Tuhan terima doa mereka. Terus Tuhan terima doa itu dengan menyatakan doa mereka diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab keikhlasan dan keimanan yang sungguh. Tuhan menegaskan, Anni la udhi'amal amalin minkum. Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan yang dibuat oleh seseorang yang beramal di kalangan kamu. Min dzakarin aw unsa, daripada lelaki atau perempuan, ba'dukum min ba'd, setengah kamu daripada setengah yang lain. Mengikut riwayatnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanyakan Rasulullah, mengapa dalam Quran dia sebut orang lelaki dan sebut orang perempuan? Walaupun sebut lelaki masuk perempuan juga, tak sebut khusus. Sebut orang lelaki. Ya ayyuhallazina amanu, mereka yang beriman. Banyak doa-doa ayat Al-Quran sebut orang lelaki. Mana orang perempuannya? Allah Ta'ala turun ke ayat ini, Anni la udhi'amal amalan minkum min dzakarin aw unsa. Aku tidak mensia-siakan amalan yang dibuat oleh kamu sama ada lelaki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, setengah mereka setengah yang lain. Aku terima mereka. Sama ada mereka beramal masing-masing atau betul menolong antara satu sama lain. Aku terima amal, tak ke lelaki, tak ke perempuan. Asal dia beriman. Pahalanya sama saja. Satu amalan baik 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang tidak terkira gandanya. Tuhan beri begitu. Barang siapa yang berbuat amal yang baik, lalu dia uzur, tak boleh nak buat amal itu. Masa dia uzur, dia sabar. Dia beri pahala amalan itu. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dia beri pahala amalan itu. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat dikenali dengan Khatibatun Nisa, ahli pidato perempuan, Asma binti Yazid radhiyallahu anha, kalangan Ansar. Perempuan yang suka bercakap, yang paling banyak bertanyakan Nabi SAW. Orang lain banyak malu nak tanya Nabi, dia berani tanya Nabi. Bila ada orang puang dia masalah, suruh dia tanya Nabi. Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Disebut dalam satu riwayat, satu hadis, Asma tanya Nabi wa Rasulullah, semua boleh ke orang lelaki belaka? Berjihad boleh ke orang lelaki? Pergi haji orang lelaki jadi kepala? Tu imam orang lelaki, orang puang tak jadi tu imam? Pemimpin orang lelaki, perempuan tak jadi pemimpin? Mana hak orang perempuannya? Asma bin Yazid tanya Nabi. Lalu Nabi kata, muta'at pada suamimu, mengikut suamimu, khidmat pada suamimu. Kalau mau khidmat pada dia, mu boleh pahala suamimu buat. Apa suamimu buat, mu khidmat untuk dia, mu dapat pahala yang sama, kata Nabi. Itu kelebihannya. Termasuklah ayat ini juga, ba'dukum min ba'd, setengah kamu dengan setengah yang lain. Maknanya orang perempuan dapat pahala yang sama dengan tugas suami dia, bila dia bantu suami dia. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili, maka orang-orang yang berhijrah, yang dikeluar dari kampung halaman mereka, yang disakiti kerana perjuangan perjalanan Allah, wa qatilu wa qutilu, yang berjuang membunuh dan dibunuh di medan peperangan, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, aku akan tebuskan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka aku tebus. Allah Ta'ala kata juga, maka barang siapa yang berhijrah, sama ada orang lelaki ataupun perempuan, yang dihalau dari Mekah ke Madinah kerana Islam, kerana masuk Islam, diseksa, disakiti, tak boleh nak amalkan ajaran Islam di Mekah. Akhirnya orang Madinah terima Nabi, serah tanah air mereka ke Nabi. Lalu Nabi berhijrah ke Madinah.
Suruh sahabat-sahabat berhijrah. Maka berhijrahlah para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrah ni bukan mudah. Bukan macam kita pindah nak pergi ke laut. Pindah nak pergi petanang. Pindah nak pergi berniaga mana-mana tempat. Hijrah ni menghadapi bahaya yang menyabu-menyama. Orang tunggu tengah jalan nak bunuh. Meninggalkan harta. Meninggalkan keluarga. Ada orang tu, dia hijrah, tinggal anak bini. Dia dulu pergi ke Madinah. Sebab begitu. Tinggal keluarga dulu. Kerana nak kuatkan Islam di Madinah. Meninggalkan harta, meninggalkan macam-macam. Meninggalkan segala kemudahan di Mekah. Menyabung nyawa. Bukan mudah berhijrah ini. Dan sebab itulah mereka yang menjadi generasi awal di kalangan orang Islam dapat pahala yang paling besar lebih pada orang lain. Disebut dalam hadis, jangan kamu cela sahabat-sahabatku yang terdahulu. Kerana sejumput yang dibelanja oleh seorang sahabat yang awal tak sama dengan emas sebesar bukit Uhud, kata Nabi. Secupuk dibelanja oleh sahabat yang berjuang menegakkan Islam di zaman awal Islam. Secupuk gandum, beras, lebih mahal daripada emas sebesar bukit yang dibelanjakan oleh orang lain. Kerana zaman itu zaman pengorbanan, zaman perjuangan. Mereka diunyanya, disakiti kerana berpegang dengan agama Islam. Waqatalu, dan mereka berperang. Berperang perjalanan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qutilu, dan dibunuh. Ada yang berperang dibunuh di medan perang. Meninggalkan kaum keluarga, meninggalkan anak isteri. Meninggal orang yang dikasihi, dibunuh kerana berjuang menegakkan Islam. Tuhan kata, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Aku tebuskan segala dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka ditebus oleh Allah Ta'ala. Seorang sahabat bertanya ke Nabi SAW, wahai Rasulullah, sekiranya saya mati di medan perang, apa yang saya dapat? Rasulullah kata, Tuhan ampunkan dosa-dosamu. Banyak mana besar dosa pun Tuhan ampunkan, kecuali hutang. Kecuali mengutang dengan orang, hutang kena bayar, tak boleh. Kalau mati syahid sekalipun, hutang orang tak bayar, tertanggung hutang itu. Ini beratnya hutang ni. Hutang dengan buat mudah. Nak lepas hutang orang ke perang sabir biar mati tak payah bayar hutang. Tak boleh. Hutang orang kena bayar. Itu berkait manusia. Dosa-dosa dia ampun berkait dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun. Adapun berkait dengan manusia, mesti kena bayar hak dengan manusia. Tidak boleh. Tunaikan hak manusia. Ini tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Dengan sebab itu, bila seorang tu nak pergi berjuang, dia kena minta halal. Kena bayar hutang dulu atau minta halal dengan orang yang dia berhutang dengannya. Kecuali jihad fardu ain. Jihad ni ada dua, jihad fardu ain dan jihad fardu kifayah. Jihad fardu kifayah ialah dalam keadaan Islam sudah memerintah. Islam sudah kuat. Islam sudah bertapuk. Maka dia hantar orang berdakwah, melindungi pendakwah, melindungi orang yang berniaga di luar negara Islam. Kena ada pasukan. Ini fardu kifayah. Orang kita fardu kifayah ni sembahyang orang mati je. Orang Melayu. Hak tu sembahyang orang mati je. Jihad tak ada, benda lain tak ada. Kemudian asah tak ada. Kita kena sedar dalam Islam ni semua perkara umum adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Termasuk berniaga fardu kifayah. Engineer fardu kifayah. Pertanian fardu kifayah. Berperang dalam keadaan orang Islam dah kuat fardu kifayah. Banyak fardu kifayah. Tengok fardu kifayah tu mayang orang mati je. Ni doktor ni. Ni jahil. Tak tahu dalam bab agama. Dengan bagi orang Islam jadi lemah, tak kuat. Orang Islam mesti kuat. Semua perkara, kemudahan-kemudahan orang Islam kena ada. Tak boleh orang Islam tak ada. Jadi fardu kifayah. Jadi dalam keadaan Islam kuat, jihad fardu kifayah. Adapun dalam keadaan Islam sangat berbahaya, musuh dah masuk dalam negeri Islam,
dah tawan negeri Islam, dah takluk negeri Islam, macam di Palestin. Masa itu jihad fardu ain. Jihad wajib di atas tiap-tiap orang Islam, jadi fardu ain. Sama ada lelaki, perempuan, budak-budak yang mampu, termasuklah mereka yang berhutang, tak perlu minta izin daripada orang yang dia berhutang. Maka jadi fardu ain. Termasuklah anak, tak perlu izin ayah. Dalam keadaan yang sangat bahaya, termasuklah muslimat, tak perlu izin suami. Sabar begitu sekali. Bila jihad sudah jadi fardu ain. Islam dalam keadaan bahaya, tak ada izin lagi. Ini keadaan gitu. Sama ada orang lelaki atau orang perempuan, Tuhan memberi pahala yang sama di antara mereka. Pahala yang sangat besar si Allah, sehingga sumbangan yang dia beri 700 kali ganda atau tak terhingga. Yang mati di medan perjuangan itu dijamin masuk syurga, ruh masuk syurga, dan boleh memberi syafaat 70 orang daripada keluarga. Ini kelebihan. Walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan aku masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai, banyak sungai dalam syurga. Sungai apa? Sungai air biasa. Air yang sedap, air yang tak jadi larut, yang tak jadi kurang sedap rasanya. Sungai daripada air madu. Air madu. Lebahnya tak ada, air madu saja. Bersih daripada lirin. Sungai daripada susu. Dan sungai daripada buah-buahan. Kita Jawi sebut sungai Arok. Arok ni mabuk lah. Daripada buah lah. Maksudnya sungai daripada air buah-buahan. Air buah-buahan. Yang ini buah-buah yang tidak memabukkan. Tak pening. Dalam dunia hari ini, air buah tu dia perang, dia jadi mabuk, tak memabukkan. Itu sungai-sungai dalam syurga yang mudah mengambil airnya. Sawaban min indillah, ganjaran dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah di sisinya ganjaran yang terbaik, yang tak tinggal baiknya, sehingga ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Barang yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati manusia. Sehingga digambarkan dalam hadis, orang yang paling rendah syurganya itu, setelah dia duduk dalam syurga, langsung dia khayal nak banyak mana. Nak banyak mana. Lalu dia pun khayal nak lebih lagi. Setelah ambil, itulah fikir lagi. Dia fikir nak lebih lagi. Tuhan kata fikir lagi nak banyak mana. Fikir lagi. Akhirnya Tuhan kata, ya Tuhanku, tak nak fikir dah. Habis dah. Itu rendah sekali. Ini nikmat dalam syurga yang kita kena sedar. Syurga ni adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Bukannya upah. Kalau upah kita semayang banyak mana kan? 5 waktu lama banyak mana semayang. Tak dapat sejam 5 waktu kalau capur-capur. Nak bayar syurga? Tak boleh. Syurga. Satu jokong. Dalam syurga jokong emas. Nak bayar apa tak kau? Dengan semayang kita, dengan sedekah kita, dengan apa kita. Di mana semayang kita, ibadat itu menandakan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala balas ke kita, berlipat kali ganda lagi. Lebih daripada itu lagi. Ini kita kena faham, kena sedar. Dengan sebab itulah, mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Nabi-Nabi, walaupun mereka tak ada dosa, mereka rasa rendah diri. Rasa sikit amalan mereka. Kita ni berasa banyak ada amalan kita. Kita kena sedar, apa yang Tuhan beri pada hari kiamat itu kurnia daripada Allah Ta'ala. Pemberian daripadanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله
wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahli al-kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, dan jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir dalam negeri yang membawa keuntungan kepada mereka. Semuanya itu hanyalah kesenangan yang sedikit jua akhirnya akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat ketetapan. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu yang meriah dengan nikmat pemberian dari sisi Allah. Dan ingatlah apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu yang Al-Quran, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka beroleh pahala ini di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisapnya. Setelah diberitahu dalam ayat yang terdahulu betapa deritanya orang yang beriman kerana beriman, ditekan, ditindas, diseksa dalam kehidupan mereka, diancam nyawa mereka, susah nak cari makan dan sebagainya, sehingga mereka terpaksa berhijrah ke Madinah, mengalami kesusahan, meninggalkan harta, terpaksa berniaga balik, bekerja balik, ikut ajaran Islam. Tak halal belaka, ada haram. Ada orang kafir boleh buat belaka, riba boleh, judi boleh, apa saja boleh. Tengok pada zahirnya banyaklah kupu hartanya. Senang tipu pun tak apa. Niaga haram pun tak apa. Riba pun tak apa. Banyak boleh pitih pada zahirnya. Kita orang Islam ni, hak ni haram, hak ni haram, hak ni haram. Susah. Macam mana begitu? Dalam perjuangan pula, kita nak menang payah. Mereka kadang-kadang mudahnya menang, mudah mencapai kejayaan, boleh buat belaka. Kita ni payah. Macam mana susah jadi orang Islam. Tuhan berkata, fala yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menggodakan kamu oleh berbalik-balik berbagai-bagai perkara yang didapati oleh orang-orang kafir dalam negeri. Dapat itu, dapat ini, semua boleh belaka. Senang, bilion, bukan million, bilion. Lipat kali ganda pada orang Islam. Orang Islam ni, itu halangan ni. Mata'un qalilun. Itu mata benda dunia yang sangat sedikit. Sikit saja. Tu ambil sikit je. Kekayaan Allah Ta'ala banyak lagi. Banyak ni di sisi Allah Ta'ala. Hak dia beri ke orang kafir tu sikit saja. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
Kemudian tempat mereka neraka Jahanam. Neraka Jahanam itu seburuk-buruk tempat. Dia dapat harta haram, jadi upah api neraka untuk bakar dia. Dia tipu orang, jadi upah api neraka untuk bakar dia. Dia makan riba, jadi upah api neraka untuk bakar dia. Untuk melayakkan dia jadi ahli neraka. Bukan kebaikan bagi mereka. Sementara waktu saja. Kamu orang Islam boleh sikit tapi ada berkat. Ada kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Bahkan kita lihat mereka yang kafir, yang rakus dengan harta benda itu susah. Susah nak belanja harta benda. Bakhil, kedeku, menyusahkan dia. Kupur banyak-banyak duk kelih je. Nak belanja sayang. Buat hujakan sayang duk kelih, mati. Begitu je. Kadang-kadang rusing. Yang riba ni pula, hutangnya banyak. Gadi riba. Makin lama makin luas riba dia. Makin banyak hutang dia, banyak riba dia. Nampaknya senang. Tapi menderita kehidupan mereka mati dengan hutang-hutang yang banyak, hutang riba. Riba, haram dunia, haram akhirat. Dapat usaha di hari akhirat. Dia dapat kesenangan, kemewahan untuk memuaskan hawa nafsu dia. Bukan untuk buat kebajikan. Jangan kamu tergoda dengan mereka. Namalah kita orang Islam kena berniaga, kena bercocok tanam. Makanan yang cukup wajib bagi orang Islam. Fardu kifayah. Orang Islam ada makanan sendiri, makanan yang cukup. Bahan-bahan sendiri yang cukup. Jangan suruh orang kafir. Mesti orang Islam menguasai semuanya. Ekonomi untuk penjangan orang Islam kena kuasai. Tetapi kena jaga batas halal dan haram. At-tajrul amin ma'as siddiqin. Peniaga yang amanah, tak tipu orang bersama dengan siddiqin. Orang yang membenarkan Nabi. Macam Abu Bakar, siddiqin. Yang tak tipu orang. Dia berniaga, untung. Tak tipu orang. Ma'as siddiqin, berkat. Harta dia, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ma'as siddiqin. At-tajrul amin. Ada orang kata kalau tak tipu orang ni, nega Nabi. Itu jahat, tuduh Nabi. Seolah Nabi tak pernah berniaga. Nabi bijak berniaga. Untung Nabi berniaga, bukan tak untung. Tapi tak tipu orang. Tipu orang ni cara iblis, cara syaitan. Kalau tak tipu, tak senang. Padahal yang tipu ni mampu perniagaan dia, orang tak percaya pada akhirnya. Akan jadi begitu. Orang tak tipu ni hidup, orang percaya dia. Itu jadi berkat kehidupan dia. Kita kena sedar. Jangan kita tergoda dengan amalan-amalan orang kafir yang jahat, yang haram itu. Jangan tergoda. Itu semua ialah untuk bekalan neraka Jahanam bagi mereka. Dan seburuk-buruk tempat. Segala pangkat yang mereka dapat dengan mudah, boleh dengan mudah. Itu untuk puas hawa nafsu mereka. Untuk buat yang haram. Ikut suka hati, buat zalim dan seumpamanya. Untuk layak jadi ahli neraka Jahanam. Tempat mereka neraka Jahanam pada hari kiamat. Lakinil ladina taqaw rabbahum. Tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka. Yang bertakwa, yang jaga diri. Jaga perintah Allah Ta'ala, tak buat yang haram. Dalam ibadat dia, dalam muamalah dia, dalam semua kehidupan dia. Pergaulan dia ikut perintah Allah Ta'ala, ikut perintah agama. Dapat pahala. Pahala ni bukan saja buat yang wajib. Buat yang sunat, termasuk meninggalkan yang haram, dapat pahala juga. Setelah buat yang haram, bertaubat, dapat pahala juga. Kelebihan ada pada orang Islam. Kalau dapat kesenangan, syukur pada Allah Ta'ala. Dapat kesusahan, sabar, dapat pahala. Ada pada orang Islam. Orang kafir, kalau dapat nikmat, kufur nikmat, lalai. Dapat susah, maki hamun, dapat dosa, tak sabar. Kita orang Islam dapat nikmat, syukur pada Allah Ta'ala, dapat pahala. Dapat susah, sabar, rugi berniaga, sabar, boleh pahala. Boleh pahala. Untung pun boleh pahala, rugi pun boleh pahala. Semua boleh pahala. Ini pada orang Islam saja. Sakit boleh pahala, sihat boleh pahala. Pada orang Islam.
Senang boleh pahala, susah boleh pahala pada orang Islam. Tak ada pada orang yang tak beriman. Ini nikmat jadi orang Islam, jadi orang yang beriman. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang yang bertakwa pada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuhan ganti syurga pada hari kiamat. Ma la aynun ra'at wa la sam'a ala qalbi basar. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak selintah dalam hati manusia, itu nikmat syurga. Bangunan dibuat jongkong-jongkong emas, jongkong-jongkong perak, mutiara, semua benda-benda mahal. Nak bayar dengan semayang puasa tak cukup. Syurga tu mahalnya, kurnia Allah Ta'ala. Dengan jasa semayang puasa tak padang nak bayar syurga tu. Nikmatnya berkali-kali ganda. Mereka yang paling rendah sekali syurganya, setelah dia masuk syurga penuh dengan nikmat, Tuhan suruh dia khayal nak mana-mana lagi. Dia pun khayal nak Tuhan bagi belaka. Tuhan kata fikir lagi, Tuhan bagi lagi. Fikir lagi, Tuhan bagi lagi, fikir lagi. Dia kata tak larat nak fikir dah, wahai Tuhan. Itu hak paling rendah sekali nikmat syurga yang Tuhan beri pada mereka yang beriman, mengerjakan amal yang soleh, yang bertaubat kalau buat dosa. Nuzulan min indillah, jadi tetamu di sisi Allah, turun dalam syurga jadi tetamu Allah Ta'ala, jadi dhaif Allah Ta'ala, dihidangkan dengan hidangan Allah Ta'ala, dengan nikmat syurga, nikmat makanan, minuman, perkahwinan dan lain-lain lagi, penuh nikmat. Jadi tetamu Allah Ta'ala. Wa ma indallah khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tak mati dah. Tak ada mati lagi hari kiamat. Tak ada mati. Dan tak ada tua dah pada hari kiamat. Tak ada tua, muda sama. Umur 30-an. Datang seorang tua, orang puan tua, mari menghadap Nabi. Nabi bergurau. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Orang puan tua tak masuk syurga, Nabi kata. Nangis orang puan tu. Menangis dia. Rasulullah kata, saya tak masuk syurga. Dia orang puan tua. Nabi kata, maksud aku bila masuk syurga menjadi muda. Tak tua dah, barulah dia suka. Maknanya Nabi jamin dia masuk syurga. Suka dia, barulah dia suka. Nabi buat. Dalam syurga tu umurnya muda, tak tua dah. Walaupun masa lama, selama-lamanya nak kata berapa juta, berapa puluh tahun, tapi tak berubah. Tak berubah kehidupannya. Kekal selama-lamanya. Nuzulan indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang di sisi Allah tu yang terbaik bagi orang-orang yang buat kebajikan. Allah Ta'ala beri ganjaran, beri upah kepada mereka yang buat kebajikan di atas dunia, dengan ganjaran yang berlipat kali ganda yang tak terhingga. Tuhan beri pada orang yang beriman. Dan di sana ada golongan ahli kitab. Wa inna min ahli kitab, dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristian itu, lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Ada kalangan mereka yang beriman kepada Allah, beriman pada Quran diturunkan pada kamu, dan beriman pada kitab mereka, Taurat dan Injil. Beriman pada Allah, beriman pada Quran, beriman pada Taurat dan Injil. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk kerana Allah Ta'ala. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Mukhairid radhiyallahu anhu, dan lain-lain lagi yang masuk Islam. Golongan ahli kitab zaman Nabi, zaman kemudian termasuk zaman hari ini, yang mengaji Taurat dan Injil, kemudian mengaji Quran, buat perbandingan, masuk Islam. Masuk Islam, ramai yang masuk Islam. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk kerana Allah Ta'ala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Terdapat kalangan mereka
yang ditugaskan untuk mengaji Islam, untuk lawan Islam. Zaman sekarang ni ditugaskan daripada muda untuk mengaji Islam, untuk lawan Islam. Mengaji Quran, untuk faham Quran, mengaji Injil, mengaji Taurat, untuk buat perbandingan. Tiba-tiba dapati Quran betul. Taurat yang Injil yang dia pada hari ini sudah dipindah dan diubah. Bukan kitab Allah Ta'ala yang sungguh. Terdedah. Banyak kalangan mereka yang masuk Islam. Yang masuk Islam dengan hati yang ikhlas dan menyebarkan Islam pula kepada orang ramai, ajak orang masuk Islam. Di England, di Perancis, di Jerman, di Amerika ada kalangan ni, kalangan orang putih, kalangan orang negro, kalangan macam-macam yang bukan Islam yang masuk Islam, yang kaji Islam, beriman pada Quran, beriman pada kitab Taurat dan Injil yang dahulu. Mereka tak jual ayat Allah dengan harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah tu sangat segera perhitungannya. Allah Ta'ala derah bagi pahala pada mereka. Mereka dapat kelebihan bila bersama dengan Islam, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih dari kesabaran musuh di medan perjuangan. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Ayat ini penutup kepada surah Al-Imran. Surah yang disebut di dalamnya peperangan Badar, di mana orang Islam mendapat kemenangan dengan pertolongan Allah dan jumlah yang sedikit. Disebut juga perang Uhud. Allah Ta'ala mengajar orang Islam kerana tak ikut arahan Nabi, menyebabkan 70 orang sahabat gugur syahid. Dan ramai yang luka-luka termasuk jasad Nabi SAW. Mereka tak boleh dikalahkan, meneruskan perjuangan, tetapi menerima bebanan yang sangat berat. Dua peristiwa jadi pengajaran pada orang Islam dalam surah Al-Imran. Allah Ta'ala tutup dengan ayat yang dibaca, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Bersabar jadi orang Islam, melaksanakan perintah-perintah Islam, perintah yang diwajibkan oleh Allah, perintah ibadat, perintah muamalat, macam-macam perintah. Ada suruhan, ada larangan, ada yang diharamkan. Memang kita rasa bebanan pada kita. Sebenarnya sempadan agama itu nak selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kesusahan itu membawa kebaikan kepada kita. Dengan sebab itu kita kena sabar jadi orang Islam. Ambil yang halal, tinggal yang haram. Buat yang wajib, tinggal yang dilarang. Sabar jadi orang Islam. Kita tengok orang kafir senang-senang je boleh buat belaka ikut suka, ikut nak orang kafir ni. Kita kena sedar, dia buat ikut nak, merosakkan diri mereka sendiri, menjahanamkan diri mereka sendiri. Jahanam dunia, jahanam di hari akhirat. Kita ni Allah Ta'ala nak selamatkan dunia, selamat di akhirat. Dengan sebab itu sabarlah jadi orang Islam.
ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia. Tuna yang wajib, ibadat semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tinggal yang haram, sabar jadi orang Islam, jadi orang beriman. Itu semua ujian daripada Allah Ta'ala. Orang yang beriman akan diuji oleh Allah Ta'ala. Bukan saja ujian melaksanakan perintah, termasuklah gangguan-gangguan musuh syaitan-syaitan. Mari waswas dalam hati, mari kaca. Kita kena lawan waswas ini. Waswas ini adalah kerja-kerja syaitan untuk merosakkan kita. Ujian dalaman diri kita sendiri, termasuklah ujian keluarga kita, anak isteri kita yang payah dengar kata. Kena sabar hadapi ujian sendiri. Sabar menghadapi ujian sendiri dalam melaksanakan Islam, menegakkan perintah Allah Ta'ala. Wasabiru, dan sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang sangat jahat, yang tak diam-diam, tak berhenti-henti, terus mengacau kita, menyakitkan hati kita, menyakitkan perasaan kita, buat macam-macam daripada sakit hati sehingga berperang. Siapa berperang? Dia sanggup berperang dengan orang Islam. Keroh pada tentera nak hancurkan Islam ini. Padahal dia tahu Islam ni betul, Islam ni benar. Kerana kedatangan Nabi Muhammad disebut dalam kitab-kitab suci semua agama zaman dahulu. Nabi Muhammad mari, tak ikut Nabi Muhammad. Mereka tengok akhlak Nabi, perangai Nabi sangat mulia, tak boleh banding dengan orang lain. Masa Nabi belum jadi Rasul, puji Nabi. Bila jadi Rasul, buat hina Nabi, cela Nabi, kata ahli sihir, penipu, gila, macam-macam. Padahal dia tahu Nabi lah paling bijak. Kita orang Islam sakit hati sehingga Nabi mati masih hina Nabi ini. Nabi mati dah, ada orang hina lagi. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami pertahankan wahai Muhammad. Orang cela mu tak jadi apa wahai Muhammad. Orang cela Nabi tak jadi apa, hina Nabi tak jadi apa. Nabi macam itulah mulia di sisi Allah. Orang hina tu je celaka punah dunia akhirat. Tapi kita sakit hati. Kita orang Islam sakit hati. Tuhan kata wasabiru, sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Menyakitkan hati kita, menyusahkan kita. Dalam masa yang sama kita mesti berjuang mempertahankan Islam, tak boleh lop. Walaupun Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha gagah perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan. Tapi kita hamba-hamba dia lah, jadi bala tentera dia yang mempertahankan Islam ini. Islam tetap dipertahankan sehingga hari kiamat. Tak ada siapa boleh hapuskan Islam ni, walaupun tak ada kerajaan. Kadang-kadang Nabi kata innallaha yansuru hadzal din birrajulil fajir. Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong agama dengan orang jahat. Ada orang Islam semayang dok apa dok jahat, tapi orang ini Islam tak boleh, dia akan pertahankan Islam ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong agama dengan orang jahat. Allah tak jadikan bala tentera dia banyak mempertahankan Islam ni. Tanggungjawab. Kadang-kadang orang baik takut, orang jahat berat ni pertahankan Islam. Berlaku begitu. Akan tetap ada mereka yang mempertahankan Islam. Walaupun demikian Allah Ta'ala suruh kita bersabar menghadapi ujian ini. Wasabiru, dan bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian dan cobaan daripada musuh-musuh Islam. Warabitu, dan tetap menjalankan tugas kamu. Ribat menjalankan tugas. Sama ada tugas beribadat di masjid, sembahyang berjamaah, pergi ke masjid, hadir majlis ilmu,
dan sebagainya. Itu ribat. Termasuk ribat dalam jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah, jaga pengkalan, jalankan tugas. Jihad fi sabilillah yang fadilatnya sangat besar. Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Duduk bertugas mempertahankan Islam satu hari perjalanan Allah lebih baik pada dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya lebih baik pada dunia segala isinya. Orang yang jalankan tugas mempertahankan Islam. Jalankan tugas di tempat masing-masing. Di mana saja kita diletakkan, mana kita berada, wajib atas tiap-tiap orang sekurang-kurangnya berdoa mempertahankan Islam. Tak mampu, benci dalam hati terhadap kemungkaran. Tak biar Islam ni dipermainkan. Berjuang Islam mengikut kemampuan pada diri masing-masing. Jalankan tugas masing-masing, ribat. Pahala sangat besar. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah syarat untuk mencapai kemenangan. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Syarat menang bertakwa kepada Allah. Sayyidina Umar berpesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dilantik jadi penglima tertinggi tentera Islam untuk berperang menghadapi Parsi, kuasa besar dunia. Dan Umar kata, wahai Sa'ad, aku pesan pada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ikut perintah Allah, tinggal larangannya. Sesungguhnya kemenangan kita dengan pertolongan Allah. Dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh musuh. Musuh buat maksiat, kita baik, kita taat kepada Allah. Sekiranya kita buat maksiat, buat dosa sama dengan musuh juga, maka Allah tidak menolong kita. Kerana jumlah kita tidak sama dengan jumlah musuh. Harta kita tidak sebanyak harta musuh. Kekuatan kita tidak sama dengan kekuatan musuh. Kalau Allah tak tolong kita, kita dikalahkan oleh musuh. Dengan sebab itu bertakwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah datang pertolongan Allah. Walaupun musuh berlipat kali ganda lebih besar daripada orang Islam. Banyak berlaku dalam sejarah Islam. Dalam perang Badar, orang Islam 313 orang menghadapi 1000 tentera musuh. Seorang lawan 3. Dalam perang Yarmouk, orang Islam 10,000 saja, orang kafir 100,000. Seorang lawan ratus-ratus, lawan 1000 seorang. Boleh menang dalam perang Yarmouk. Dan banyak perperangan lain berlaku demikian. Bila orang Islam bertakwa kepada Allah, maka datang pertolongan Allah, kekuatan daripada Allah Ta'ala. Musuh dapat dikalahkan. Tetapi kalau kita buat maksiat, buat dosa, Allah Ta'ala biarkan kita, lock kita. Musuh lebih besar daripada kita, mengalahkan kita. Saya mau kata, jangan kamu kata kita ni baik, musuh kita jahat. Allah Ta'ala mesti menangkan kita. Allah Ta'ala binasakan Bani Israel. Bila Bani Israel buat maksiat, buat dosa, bunuh Nabi-Nabi, buat kerja maksiat, Bani Israel dibinasakan oleh tentera Bakhtanusar. Mereka menjadi hina, tawanan perang, diperhambakan kerana mengerjakan maksiat, dijajah. Begitulah orang Islam. Bila buat maksiat lemah, dijajah, dikuasai oleh orang, jadi hina. Tapi agama Islam tak mati sabar bila-bila, dipelihara oleh Allah. Bila orang Islam balik ke Islam semula, Allah Ta'ala beri kemenangan. Oleh kerana itu, bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Wallahu a'lam.